Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 10 hari bulan 10 23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan baca hari ini bermula ayat 87 sehingga ayat 90. Apa cerita kita hari ini? Allah Ta'ala ceritakan sikap Yahudi, mauqiful Yahud, sikap Yahudi terhadap Rasul-Rasul, terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuklah Yahudi di zaman Nabi SAW yang menolak Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Bahkan mereka dengan bangganya mengaku kerah hati, kerah kepala, hati tertutup, tak boleh terima. Ini di antara ciri-ciri keangkuhan manusia. Bila diajak kepada hidayah petunjuk, mereka engkar dengan mendakwa bahawa hati dia keras. Sama juga zaman kita ini pun ada manusia, bila kita ajak, hati saya tertutup, ataupun dia guna bahasa lembut, belum sampai seru, belum sampai hidayah, ajak pergi masjid tak sampai seru. Dia punya kerah kepala juga tu, orang panggil lagu tu. Untuk merengkahkan masa, kita akan baca satu-satu je ayat. Ayat yang pertama, muka surat 87. Bagi pelajar yang ada pimpinan Jawi, muka surat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Balik kepada tafsir ayat. Walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurah. Apa nama kitab Nabi Musa? Taurah. Dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul, ramai rasul. Dan kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam beberapa mukjizat, serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Qudus, iaitulah Jibril alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab nama dia Taurah dan beberapa mukjizat lain.
tangan dia bercahaya, tongkat dia boleh jadi ular. Dan diikuti selepas daripada Nabi Musa alaihissalam beberapa orang anbiya Bani Israel. Dia panggil Nabi Bani Israel. Ramai lagi mengikut dalam senarai yang dibuat oleh sebahagian ulama, iaitulah tulis nama dia panggil Yusha, Daud, Sulaiman, kemudian Uzair. Ada ke Uzair Nabi? Itu ada khilaf. Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam. Wa kanu kulluhum, semua mereka ini yahkumuna bi syariati Musa. Semua nabi-nabi selepas daripada Nabi Musa ikut Taurat belaka. Hatta jaa Isa. Sehingga mari Nabi Isa, mari kita Injil, kitab dia, hak tak ada lagi kitab dia, dia masih lagi berpegang dengan Taurat. Masih lagi berpegang dengan kitab Taurat. Itu beberapa nama yang disebut tentang wa qaffayna min ba'dihi birrusul, kami ikuti, iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul. Sehinggalah kepada Nabi Isa, itu dia panggil Anbiya Bani Israel. Anbiya Bani Israel. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mari melalui jalur Nabi Ismail, Abul Arab. Jadi Nabi Ismail daripada orang Arab. Allahu Akbar. Mari kita pergi lagi. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam beberapa mukjizat. Al-bayyinat ai bermakna al-mu'jizat. Apa dia mukjizat Nabi Isa? Di antaranya dia boleh hidupkan orang yang mati. Orang yang mati Nabi Isa pergi panggil, celek semula pak cik tu. Ya. Hai. Kita ni kalau orang mati kita pergi panggil hidup balik, mu lari ke tak lari? Siapa lari? Hantu dia kata, bukan orang mati dah ni, hantu dia kata. Hantu. Nabi Isa bukan hantu lah. Apa lagi? Orang sakit boleh sembuh. Orang kulit bala, buta, Nabi Isa alaihissalam boleh sembuhkan dia. Banyaklah beberapa penyakit kronik boleh disembuhkan. Itu dia panggil mukjizat. Mukjizat dia beberapa perkara yang telah kita senarai tadi, untuk menyatakan benarnya dakwaan Isa sebagai nabi, sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Isa duduk di mana sekarang? Nabi Isa duduk mana? Di langit. Nabi Isa belum mati, berada di langit, dan dia akan turun di akhir zaman apabila kiamat ini sudah hampir kiamat. Nabi Isa turun, dia bunuh Dajjal, dan juga dia akan lawan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan Allah Ta'ala kuatkan lagi dakwah Nabi Isa AS dengan datangnya Jibril AS yuqawihi wa yu'inah. Jibril bantu Nabi Isa dan menolongnya. Ruhul Qudus di sini dengan makna Jibril AS. Ayat ini ditafsir juga dengan ayat surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 110. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك
Uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika iz ayyadtuka bi ruhil qudus. Sama juga Allah Ta'ala sebut Nabi Isa dibantu oleh Jibril alaihissalam. Tengok ayat. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa suatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, istakbartum, maknanya setiap kali mari Nabi dia tak suka, dia sombong. Kamu dengan sombong takabur menolaknya. Fa fariqan kadzabtum, sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan. Wa fariqan taqtulun, dan ada yang kamu bunuh mereka. Allahu akbar. Di antara nabi yang telah dibunuh oleh kaum Yahudi Bani Israel ialah Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan lain. Dia panggil, kerana itulah puak Yahudi ni dikenali kejahatan dia dengan qatalatul anbiya, pembunuh nabi-nabi. Dia bukan bunuh orang biasa, dia bunuh nabi. Allahu akbar. Maka ayat ini Allah Ta'ala ingkar ke atas Bani Israel, interaksi mereka yang begitu buruk, jahat dengan rasul-rasul dan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Jadi mana-mana mari nabi, hak dia tak suka, dia akan bunuh atau mereka akan dustakan. Ramainya yang didustakan lah. Yang bunuhnya tadilah Zakaria, Yahya tadi. Baik, tengok kerah kepala dia ni, dia telah beri alasan yang buruk kenapa mereka tak boleh terima dakwah. Kenapa mereka tak boleh terima dakwah? Ayat 88. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka kaum Yahudi berkata pula, dia kata apa? Hati kami tertutup. Maaflah bang, hati kami tertutup, tidak dapat menerima Islam. Haya. Dia kata dia sendiri itu mengaku hati dia tertutup. Mereka berkata secara bohong. Allah Ta'ala tak buka kepada mereka jalan untuk Islam. Tak boleh terima apa yang dibuat oleh rasul-rasul dan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, kerana hati dia tertutup, ada dua alat bungkusan. Macam mana dia nak terima? Allahu akbar. Sini dia panggil ghulfun, ghilaf, di alam bungkusan. Dalam ayat surah Fussilat, ayat 5, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai. Hati kami fi akinnatin, maknanya terkunci. Jadi di sini para ulama mengatakan bahawa as-sahih, menurut kebanyakan ulama tafsir, kata makna qulubuna la tafqah, hati kami tak faham, tak boleh terima apa yang kamu cakap itu. Sama juga dengan akinnah, maknanya tertutup, artinya tak boleh faham. Tak boleh faham. Jadi mereka buat alasan tak boleh terima itu sebab hati dia tertutup. Sebenarnya hati tak tertutup, tapi dia tak mau terima. Macam kita jugalah, bila kita dakwah orang, dia ada dakwah orang, dia kata apa? Lah bang, sorry lah bang, belum sampai seru lagi. Ayat kita tadi, ayat akinnah tadi, surah Fussilat ayat 5,
Jadi orang sombong zaman kita ni, contoh dia tak tutup aurat, kita kata, kak, makcik tutuplah aurat. Sorry lah dek, belum sampai seru. Sampai seru apa yang sudah 1400 tahun ayat Quran turun suruhmu tutup aurat, tapi tak sampai seru. Mari kita pergi solat, belum sampai seru. Pergi haji belum sampai seru. Bila sampai seru? Bila sampai seru? Bila dia bawa ke kubur baru sampai seru. Nak buat apa? Allahu akbar. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Sebenarnya bahkan Allah Ta'ala telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka, dia kena laknat. Tengok nota, kerana kekufuran mereka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, kaum Yahudi telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dan akibatnya mereka sentiasa ditimpa bala bencana dan tidak menemui selamat di sepanjang sejarah. Sampai lah ni pun, ni minggu ni 2-3 hari kita duduk ini, pergolakan di Palestin sangat dahsyat sekarang ni. Sudah ramai umat Islam sana dimati, yang sakit kena bom, cukup dahsyat. Jadi tandalah sejarah hari ni 10 hari bulan 10 23, sahabat-sahabat kita di Palestin sedang diganyang, dan orang Yahudi juga ramai yang sudah mati ataupun hilang, ribu hilang. Ini juga dipanggil muqawamah, perlawanan daripada anak-anak orang Islam berlawan di sana. Yahudi ni memang gitulah dia. Maka Allah kata apa? Bal la'anahumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab mereka tidak mahu terima dakwah yang dibawa oleh Nabi mereka. Faqalilan ma yu'minun, oleh itu mereka sedikit benar, oleh itu maka sedikit benar mereka yang beriman. Tak ramai orang beriman. Innahum amanu bi syai'in yasir mimma wajaba alaihimul imanu bihi. Jadi ada yang dia terima sikit sangat, lakinnahu imanul la yanfa'uhum. Iman hak dia terima nak banding dengan dia kufur, banyak kufur lagi, maka iman dia di reject, ditolak sebab mereka tidak terima. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah, tanda pelajar dalam surah baiklah, dalam surah juga ayat 89, bagaimana perangai, bagaimana sikap mereka apabila datangnya hujah, keterangan daripada Allah Azza wa Jalla. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Dan tatkala telah datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran. Kalau ni hak Yahudi zaman kita, zaman Nabi SAW. Al-Quran yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, kitab Taurah. Al-Quran menyokong Taurah, membenarkan kitab Taurah. Sedang mereka sebelum itu, sebelum datangnya Quran, sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik, kafir-kafir hak syirik lah, duk lawan dengan demo tu. Sebab dia tu ahlul kitab. Kafir Mekah tu kafir syirik, kafir-kafir lain tu. Dengan kedatangan seorang nabi pembawa kitab itu, setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya,
yakni datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran, mereka mengingkari. Maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Apa dia cerita ni? Dia panggil sabab nuzul. Sabab nuzul ni susah. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, banyak ayat-ayat tu dia cerita sabab nuzul. Terutamanya tafsir Al-Munir yang saya rujuk ni, yang kita baca ni tafsir Muharrar. Anak kembar dengan tafsir Al-Munir sebab susunan dia comel, jadi kita ambil. Dalam tafsir Munir banyaknya sabab nuzul, tapi bila kita semak kepada kesahihan riwayat, sukar. Jadi hak ni ayat 89 ni ada sabab nuzul. Tulis pelajar sabab nuzul. An Asim bin Umar bin Qatadah an asyakh minhum. Asim bin Umar bin Qatadah, bukan Umar Khattab. Dia telah mendengar, mencerita daripada beberapa orang tua-tua di kalangan mereka, maknanya di kalangan sahabat lah. Qala fina wallahi wa fihim. Ayat Quran ini, ayat 89 ini turun kepada kami Ansar dan kepada Yahudi. Qalu, Yahudi kata apa? Kunna alawnahum dahram fil jahiliyati. Kata di puak kafir, bukan Yahudi, puak kafir biasa ni. Dia kata kami dulu zaman jahiliyah kami telah mengalahkan Ahlul Kitab. Sedangkan kami masa tu syirik. Puak Yahudi ada kitab tapi mereka tewas. Penakut. Yahudi pun berkata, inna nabiyyan yub'asul an nattabi'hu. Arab, kamu sombong sekarang, nanti Nabi akhir zaman akan dibangkit oleh Allah Ta'ala, tak lama lagi kami akan ikut dia. Qad azalla zamanuhu, tak lama lagi dia keluar. Naqtulukum ma'hu qatla adin wa iram. Kami akan ikut dia, kami akan perangi kamu sebagaimana berlakunya peperangan Ad dan Iram. Yahudi kata kepada Arab. Falamma ba'athallahu azza wa jalla rasulahu min Quraisy, apabila Allah Ta'ala bangkit rasul yang terakhir dari Quraisy, bukan dari kalangan Bani Israel Yahudi, ittaba'nahu, kami orang Arab, orang Ansar ikut Nabi. Kafaru bihi, puak-puak Yahudi tolak, reject. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat ini, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Bila datang Nabi SAW yang mereka kenal dalam kitab Taurah, sifat-sifatnya, ajarannya, wataknya, mereka kenal, mereka kufur dengan dia. Allahul musta'an. Ni yang kita takut hari ni. Tahu tak mau buat, ngaji tak ikut. Jadi ini yang kita kata bahayanya puak-puak Yahudi ni. Dia kena Nabi SAW tapi tak mau ikut. Mari kita tengok tafsir. Sabab nuzul tadi telah dinukilkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah, wa hassanahu al-Wadi'i, sanad dia hasan, sebagaimana kata Syekh Al-Wadi'i dalam kitabnya Sahih Asbab An-Nuzul. Jadi para pelajar tafsir, elok kita beli kitab nama dia Sahih Asbab An-Nuzul untuk mengetahui sebab-sebab nuzul yang menarik. Untuk sebab nuzul ni cerdak tahu, tapi yang tak sahih nak cerita buat apa? Yang kita bimbang ini, kita duk cerita yang tak sahih. Dia kata tak apalah, tak sahih pun, biar menarik minat orang. No, nak menarik minat orang kita cerita yang betul, jangan cerita yang kelentung. Tengok ayat, walamma ja'ahum kitabun min illahi musaddiqul lima ma'ahum, ay lamma ja'al yahud al-Quran. Bila mari Quran kepada Yahudi,
Allah Ta'ala turunkan Quran ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi isi Quran mentasdik, membenarkan apa yang ada di kitab Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Tengok ni, wa kanu, sebelum daripada itu, sebelum daripada datangnya Nabi, mereka memohon pada Allah Ta'ala minta mereka boleh mengalahkan puak-puak musyrik Arab. Ay qad kanu min qabli maji'ir rasul, sebelum datangnya Nabi SAW bawa Quran, yastansiruna bimaji'ihi ala adaminal musyrikin, mereka duduk minta tolong, ya Allah cepatlah lahir, cepatlah muncul Nabi akhir zaman, kami nak lawan Arab ni. Tapi apa boleh buat? Wa yatawa'aduna biqatlihim, mereka janji nak ikut Nabi, nak perang dengan Arab. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, bila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenal sifat-sifat dia dalam kitab Taurat, mereka kufur dengan Nabi. Di antara pendeta Yahudi Abdullah bin Salam, pendeta yang masuk Islam Abdullah bin Salam, dia cerita memang dia pergi siasat. Bila Nabi dah sampai Madinah, dia pergi siasat tengok. Dia kata mula-mula aku tengok muka dia, aku tahu muka seorang yang benar, suci, bersih, muka bukan kaki bohong, kaki kelentong. Dia terus beriman. Huyai bin Akhtab, ayah kepada Safiyah, dia pergi siasat Nabi di Madinah. Balik petang, ini Safiyah cerita, lepas dia masuk Islam jadi isteri Nabi, dia cerita ayah dia balik dengan adik dia tanya, bang Huyai, ahwa dia dah kata Muhammad tu yang kita baca dalam Taurat. Huyai kata apa? Huwa, dia dah. Tapi apa boleh buat? Ma mauqifuna, apa sikap kita kepada dia? Jawab Huyai, adawatuhu wallahi ma baqitu, aku akan lawan dia selagi aku hidup. Tengok, jahat. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Apa boleh buat? Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka dengan yang demikian, laknat Allah Ta'ala menimpa orang-orang kafir yang engkar itu. Habislah, celakalah dia. Allah Ta'ala anak mana Allah Ta'ala jauhkan mereka daripada rahmat Allah Ta'ala. Hiduplah mereka dalam keadaan hina di dunia, azab di akhirat. Yahudi yang ada sekarang ni pun hina. Mereka pergi duk kumpul di Palestin untuk apa? Untuk dibunuh di akhir zaman nanti, senang. Dalam hadis Nabi kata orang Islam akan bunuh Yahudi di Palestin. Yahudi bersembunyi di balik pokok bercakap, ya Muslim, hadza Yahudiyun khalfi fata'ala faqtulu. Mari belakang aku ni ada Yahudi, mari bunuh dia. Illa syajaratal gharqat, satu jenis pokok jadi tali baru Yahudi, nama dia pokok gharqat, dia tak mau, tak cakap. Biar. Sebab itulah katanya di apa ni, di Palestin tu, puak-puak Yahudi Bani Israel ni, dia duduk tanam pokok gharqat ni, nak sembunyi esok. Tapi jangan gopoh ya, pendakwah jangan gopoh. Jangan kata peperangan yang ada hari ni, dia panggil Taufan Al-Qud ni, nak masuk, nak mari apa ni, gharqat, nak bercakap dah tu belum lagi, wallahu alam. Jangan jangan gopoh. Hadis-hadis asratus saah jangan kita pasang pada mana-mana, takut tak kena pasang, sengit, malu kita, malu Islam. Baiklah, mari kita tutup ayat kita ini. Ayat 90. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan diri sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Dia nak senang, dia main dengan Quran kerana dengki bahawa Allah Ta'ala menurunkan dari limpah kurnianya, yakni wahyu, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. Itu terjemahan, kita pergi kepada huraian. Bi'sa mashtaraw bi anfusahum, buruklah, keji benarlah apa yang dibeli oleh puak kafir. Dia jual iman, ambil kufur. Allahu Akbar. Dia tahu Nabi kita benar, mereka ingkar. Maka sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam min fadlihi, dipilih oleh Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya, maka dipilihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang ditunggu-tunggu. Maka puak-puak kafir marah sebab dia ni daripada anak cucu Nabi Ismail, Arab, walam yakun min bani Israel. Allah kata hasadan min indi anfusihim, baghyan, tengok, kerana mereka ini sombong, tak mahu terima. Sebab apa? Sebab hasad yang ada dalam diri mereka. Allahu Akbar. Itulah puncanya tak mahu terima sebab hasad. Kita hari ni pun tak mahu terima, kawan-kawan tak boleh terima kenyataan. Sebab apa? Sebab hasad. Allah nasal. Faba'u bi ghadabin ala ghadabin, maka dengan sebab mereka ingkar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hasad tadi, Allah Ta'ala timpakan atas mereka kemurkaan yang bertalu-talu. Walil kafirina azabun muhin. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang kafir itu azab yang cukup hina. Azab yang cukup menghinakan. Apa tak hinanya? Mereka dihalau sana sini, kan? Tak ada negara, tak ada negeri. Sampai lah ni pun pergi duduk rampah tanah umat Islam di Palestin, tapi hidup dalam keadaan terumbang-ambing, tidak tenang. Sebab apa tak tenang? Sebab hidup dia dalam keadaan ketakutan. Biasalah orang rapah harta orang ni takut, tahu, takut. Jadi tamaklah kita, para jemaah sekalian, tamaklah ayat tafsir kita secara ringkas-ringkas. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah. Tengok ayat yang pertama dalam siri ini, walaqad ataina Musal kitab. Sesungguhnya, tengok, Allah Ta'ala guna dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurah. Kata ulama bahasa, ulama tadabbur, kata fihi ta'kidun bil qasami, dan demi sesungguhnya. Dan Allah Ta'ala mula dengan sumpah, menguatkan bahawa Allah Ta'ala yang beri kitab pada Musa. Ataina Musa, aku beri kitab pada Musa, Alkitab, bukan Musa reka sendiri. Mu jangan pandai-pandai. Nabi Musa hanya menerima anugerah daripada Allah Azza wa Jalla,
Maka kata ulama at-tasdir bil jumlatil qasamiyah, Allah Ta'ala mulakan ayat ini dengan jumlah ayat sumpah li izhari kamalil i'tina' bi Musa, untuk menzahirkan Allah Ta'ala ambil berat tentang kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Allah lantik dia jadi Rasul, Allah beri kepada dia kitab, dan Allah Ta'ala tugaskan dia untuk berdepan dengan Fir'aun, penguasa yang ganas, yang rakus, bukan calang-calang, untuk berdepan dengan mendiang Fir'aun. Maka Allah Ta'ala kuatkan Musa dengan kitab dan diberi kepada dia mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami iringi selepas daripada Nabi Musa itu dengan beberapa orang rasul, nak menunjukkan bahawa Nabi Musa ni di antara nabi yang hebat. Sebab selepas daripada dia tu berapa orang lagi rasul datang. Tapi jangan lupa, kalau cucu hebat, dia ada datuk yang hebat. Mana datuk dia? Nabi Ibrahim AS. Ibrahim melalui dua jalur, Ishak, Yaqub. Yaqub itu Bani Israel. Yaqub itu sendiri Israel. Jadi Bani Israel ni mari daripada Yaqub. Maknanya Nabi Musa dan nabi-nabi selepas daripada dia, berapa orang tadi nabi? Tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat 44, Allah kata summa arsalna rusulana tatra, kemudian kami ikuti rasul-rasul kami tatra, silih berganti. Mana orang panggil berjujuk, seorang demi seorang demi seorang datang. Jadi selepas daripada Nabi Musa alaihissalam, mari Nabi Yusha bin Nun. Ini pembantu Musa, tapi dia tak ada kitab, dia ada Taurat sahabat Musa. Kemudian datang Nabi Daud alaihissalam. Kemudian datang Nabi Sulaiman. Kemudian datangnya Uzair. Datangnya Nabi Ilyasa, Yunus. Berapa Nabi ada? Yusha, Daud, Sulaiman, Uzair, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 10 Nabi Bani Israel ba'da Musa alaihissalam. Jadi semua nabi-nabi ini datang menyambung kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, sambung kitab Taurat. Illa anna Isa ja'a bi mukhalafati Taurah fi ba'dil ahkam. Jadi Nabi Isa ada beberapa hukum tak sama dengan Taurat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beri kepada Nabi Isa kitab sendiri, nama dia Injil. Dan juga Nabi Isa sendiri dia ada mukjizat seperti Musa. Nabi Musa ada mukjizat besar, tongkat dengan tangan. Nabi Isa juga ada mukjizat besar seperti menghidupkan orang mati. Dia ambil tanah, buat burung itu hidup. Orang yang sakit buta boleh sembuh. Orang sakit kulit balak boleh sembuh, boleh sihat balik. Dan dia boleh cerita benda-benda yang orang makan apa di rumah. Yang besar juga, iaitulah Nabi Isa telah disokong oleh siapa? Oleh Jibril alaihissalam. Jadi kesimpulannya, nabi-nabi yang 9 lagi tu semuanya total ikut Nabi Musa, kecuali Nabi Isa alaihissalam ikut Taurat. Tapi ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan khas kepada Nabi Isa, sebagaimana Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 50. Qala Isa, Nabi Isa kata apa? Wa uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum, aku menghalalkan sebahagian daripada yang diharamkan kepada orang dulu, Bani Israel dulu. Wajitukum bi ayatin min rabbikum, dan aku bawa tanda-tanda, mukjizat-mukjizat yang jelas daripada Tuhan kamu. Jadi alhamdulillah, itu dia panggil kehebatan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, bal la'anahumullah. Tengok puak kafir kata apa? Dia tak mau terima dakwah, dia kata apa?
Wa qalu qulubuna ghulfun, hati kami tertutup. Bal la'anahumullah, Tuhan kata bahkan kamu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kerah kepala. Kata ulama tadabbur, annal qulub bi fitratiha, sesungguhnya hati kita ni dengan fitrah dia. Fitrah manusia ni Allah Ta'ala sudah nyatakan. Allah Ta'ala buat perjanjian bahawa semuanya beriman kepada Allah Ta'ala, tapi mereka tolak. Maka Allah kata apa? Bukan hati yang tertutup, tapi kamu yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bal la'anahumullah, kamu dilaknat sebab kamu tahu yang benar, kamu tak ikut. Kamu tahu hak betul, kamu tak ikut. Ini kita pun hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tahu yang benar tapi kita tak ikut, maka kita juga akan dilaknat oleh Allah ataupun jauh daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada yang faedah yang keempat. Allah Ta'ala kata apa? Bi sama syarabi anfus an yakfur bima anzalallahu bima anzalallah la yunazzilullahu min fadlihi ala man yasha. Allah Ta'ala turun ayat Quran ini kepada siapa yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 90. Allah Ta'ala pilih siapa dia nak dari kalangan nabi-nabi. An yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Tuhan yang pilih, bukan mu pilih. Yahudi nak nabi akhir zaman Bani Israel, anak-anak dia, anak cucu dia, tapi Allah pilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kalangan Quraisy. Maka janganlah kamu dengki. Sebab apa Yahudi tolak Nabi? Tengok dalam ayat lain Tuhan sebut hasadam min indi anfusihim. Coba tengok ayat berapa ni. Pelajar kita ni di antara kehebatan dia suka catat. Jadi kita kena tolong cari bagi pihak dia. Hasadan min indi anfusihim. Dengar ni. Surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddakum min ba'di imakum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Jadi kerana dia tahu tapi dia tolak sebab apa? Sebab hasad. Dia tolak sebab apa? Sebab hasad. Bukan tolak kerana apa? Kerana Nabi tak betul, tak. Dia tolak kerana hasad. Na'udzubillah. Surah Al-Baqarah 109. Satu lagi ayat yang berkaitan, dia tak sebut lagi, tak Taurat ni, tapi kita ni, tapi kita nak sebut supaya para jemaah lebih jelas. Al-Baqarah 146. Satu lagi, surah Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi seperti dia kenal mereka. Wa inna fariqam minhum yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka sembunyi walaupun dia tahu. Jadi semua ni ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Yahudi dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia langgar, dia tak mau terima, bukan sebab Nabi tak betul, sebab hasad. Allahul musta'an. Jadi sifat inilah sifat yang buruk yang ada pada kita hari ini, yang wajib kita kena jauhi. Baiklah, di akhir ayat Tuhan kata apa? Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Faba'u bi ghadabin ala ghadabin. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu. Walil kafirina azabun muhin. Bagi orang kafir azab yang hina, yakni annal uqubat tatarakam. Hukuman Allah Ta'ala datang bertalu-talu mengikut dosa. Lagi banyak dosa, lagi banyak hukuman, lagi berat hukuman. Lagi banyak dosa, lagi berat hukuman. Maka Allah Ta'ala, oleh kerana mereka ni atas dunia dia sombong, takabur, tak mau terima kebenaran, maka Allah kata di akhirat esok azabun muhin, azab yang cukup menghinakan. Jadi orang sombong, azab dia hina. Itulah
balasan Allah Ta'ala kepada jarak sunnatullahi. Kebanyakannya apa yang Allah Ta'ala jatuhkan hukuman kepada orang-orang yang jahat ini mengikut kejahatan dia. Dia ikut kesombongan dia. Fir'aun sombong dengan air, dia mati dalam laut. Qarun sombong dengan harta dia ditenggelamkan dalam bumi. Carilah geng-geng sombong lain, lebih kuranglah keadaan. Jadi kita hari ini pun para jemaah sekalian, jangan sombong. Kalau kita ada kuasa, kita ada kedudukan, bertawaduklah di sisi Allah Azza wa Jalla. Janganlah sombong, angkuh dengan jawatan yang kita ada. Semuanya hanya sementara. Berapa hari je kita nak sombong. Lepas daripada ni, kalau kita mati, orang akan keji kita sampai bila-bila. Ataupun Allah Ta'ala akan laknat orang-orang yang sombong dengan azabnya yang sangat dahsyat. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala dari perkara yang tidak baik. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Ayat yang kita baca ini iaitulah ayat 87 sampai ayat 90. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 91 dan seterusnya dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.